Wanita berbanding perempuan. Jadi subhanallah, tadi tu kan saya nak naik pentas, saya salam dengan cik suami saya kan. Nampak ke? Sajalah nak kasih cia-cia sikit kan. Nak kasih wah sweetnya, macam tu. Tapi memang itu jadi kebiasaan lah, salam kan. Masya Allah, bukan selalu pun encik suami dapat ikut. Saya dapat tahu bahawa pelajar UIA ni kuat sangat belajar. Sampai tak fikir pasal cinta-cinta ni. Sampai bila kita tanya apa itu cinta, dia tanya balik, cinta? Tak pernah dengar? Dengar. What is love? Macam tu sekali. Sebab terlalu mencintai ilmu. Betul ya? Masya Allah. Kalau pandang ajnabi tu, orang lelaki kata pelajar UIA ni memang tunduk pandangan. Betul? Kadang-kadang itulah jadi masuk longkang, kan, terlanggatiah. Wallahualam. Mudah-mudahan insya-Allah ya. Sebab anda anak-anak sekalian, kamu ni lebih kurang umur anak saya. Kami dikurniakan 7 orang anak. 3 lelaki, 4 perempuan. Wah, macam nak jadi menantu saya je. Ada yang masih kosong, yang dah jam 4. Kan, umur hanyalah numbers, betul? Sebab apa saya kata kamu macam anak-anak saya? Walaupun macam sebaya je nampak kita kan. Sebab anak sulung kami memang dah masuk universiti dah pun. Kan, anak pertama 18 tahun, sekarang di UMK. Sebab dia nak jadi doktor veterina. Jadi universiti kat Malaysia ni ada 2 je yang veterina, UMK dan juga UPM. Jadi sedang berada di UMK lah. Siapakah calon-calonnya? Subhanallah. Jadi alhamdulillah anak-anak sekalian, para pelajar, saya nak ucap terima kasih dan tahniah kepada Kelab Syabab Tilawah Bil Fasahah Syatibi ni Syatibi IIUM ni. Yang mana kelab ini sebagai penganjur, tahniah terbaik, bagi tepukan gemuruh kepada penganjur. Saya pun tak sempat tanya ni kepada tim PA, tim management, macam mana dapat. Sebab bukan apa, universiti ni bukan lama saya tak turun, sebab tak banyak sebenarnya menerima permintaan dari universiti tu sangat banyak, sangat tinggi. Cuma sebab komitmen saya menyebabkan saya suka nak menerima dan nak masuk ke, nak jumpa pelajar universiti ni lah. Sebab saya segan dengan pelajar universiti ni. Jadi subhanallah, saya rasa bersyukur sangat. UIA adalah salah satu universiti yang saya rasa sangat disegani, sangat dihormati, dan kalian semua anak-anak bertuah menjadi mahasiswa dan mahasiswi di UIA. Saya pernah jadi student UIA
Saya pernah jadi student UIA 2 minggu ya encik suami. 2 minggu saya jadi student masters ataupun 3 minggu macam tu. Sebab saya duduk Negeri Sembilan dan saya bekerja di Jabatan Agama Islam Negeri Sembilan. Jadi masa tu saya nak masters dekat UIA. Dah daftar, dah masuk, dah start kelas dah. Dan saya berulang, maksudnya saya berulang naik komuter macam tu lah. Perjalanan tu memakan masa 2 jam juga. Yalah, Seremban ke Gombak sebenarnya kalau naik kenderaan boleh sejam, sejam setengah. Tapi bila naik public transport, lamanya. Sehari boleh gagah lagi, 2 hari boleh gagah, 3 hari dengan ada anak kecil apa semua. Selepas 2 minggu, 3 minggu macam tu, saya dah selesai dah master saya. Maksudnya di UIA lah. Lepas tu akhirnya ambil mana-mana yang memudahkan sebab saya dalam bekerja dengan ada anak-anak yang ramai. Itu yang buat di OUM masters. Lepas tu sekarang saya macam pertengahan lah, dah setengah jalan ataupun lebih, sedang menyiapkan PhD di USIM. Mudah-mudahan tahun depan selesai. Jadi walaupun dah tua, menuntut ilmu, tualah sikit ya. Saya umur 41, kamu umur 21. Kita beza 20 tahun. Masya Allah. Jadi umur tidak menghalang, komitmen tidak menghalang sebab sebenarnya kita belajar di universiti ini hanya melalui proses menuntut ilmu secara formal. Tetapi non-formal, unformal sebenarnya adalah sepanjang hayat sampai mati kan kita menuntut ilmu. Jadi tuan-puan, anak-anak, adik-adik sekalian, ya tuan-tuan, puan-puan, terima kasih pada saudari Yasmin Sofiah binti Nurul Ikhwan selaku MC yang membacakan doa saudara Ahmad Farhan bin Rosli. Mula-mula nada dia tu macam bacaan tu kan, macam mungkin beliau biasa debat ke apa ke, macam nak bagi ucapan lah. Jadi nada bacaan doa, tapi lepas tu Masya Allah dengan bahasa Melayu sangat baik. Sebenarnya pembaca doa kita hari ini dia baca doa apa? Doa apa? Dia baca terjemahan. Itu pengajian Islam ke? Ustaz? Tak, maksudnya memang student pengajian Islam. Ya, tak tahu. Okey, baik. Berapa orang student pengajian Islam angkat tangan? Angkat tinggi-tinggi. Ustazah angkat tangan. Walaupun ustazah saya tak macam ustazah. Angkat tinggi sikit. Oh, ramai kebanyakannya. Ni yang lelaki ni nampak macam ustaz-ustaz, macam alim ulama semua ni, masya-Allah. Selain daripada penyair Islam yang tak angkat tangan tu lah. Okey, banyak sangat pengajian kan. Masya-Allah. Terima kasih Qari saudara Zafir Hakim bin Zaimari, yang mana beliau telah memulakan satu firman Allah. Kalau kita tak baca maksud, dan itu adalah firman Allah yang dibacakan tadi adalah satu muqaddimah yang sangat bagus, yang sangat hebat. Kalau kita nak tadabbur ayat itu saja dah cukup pada malam ini. Terima kasih kepada Encik Abdullah Bukhari bin Abdul Rahim. Ada ya? Encik Abdullah Bukhari? Tak ada ya? Dia ada sebenarnya, dia ada di tempat lain kan. Penasihat Deputy Director of Student Affairs. Okey, Encik Ahmad Amirul Ashraf, penasihat Kelab Syabab Tilawah Bil Fasahah. Okey tuan, maksudnya tuan adalah kaki tangan IUM. Okey, subhanallah staff. Terima kasih pada pensyarah-pensyarah. Saya rasa tak ada pensyarah kan? Oh, tuan ada pensyarah? Okey. Doktor on the way, insya-Allah. Aduh, tadi penasihat kelab saya rasa okey lagi, pensyarah pula dah. Saya tadi haraplah tak ada pensyarah yang datang. Jadi saya angkat tuan ni sebagai penasihat. Yang lelaki ada tu, yang nampak buat-buat sibuk kan. Apa interframe je kan, macam bagus kan. Macam bagus.
Okey, dan kepada staf-staf hijrah, alhamdulillah kami sebenarnya ada lebih kurang 150 orang staf macam itulah. Kaki tangan yang ramai. Kalau anak syarikat tu 8-7 anak syarikat di bawah nampak ada je forum ke, seminar ke, apa ke, memang suka involve dan suka macam mana ya? Suka apa? Saya suka menonjolkan diri dalam majlis ilmu. Pertama, walaupun saya datang lambat macam mana pun saya akan turun dan cari kerusi paling depan. Dagilah kalau datang lambat, cari kursi paling depan lagi orang tengok lagi kembang rasa. Bukan apa sebenarnya. Bagi saya lagi dekat dengan guru tu dalam kelas pun sama. Saya akan duduk depan sekali kalau boleh depan pensyarah. Sebab saya juga ada masalah mengantuk dan fokus, jadi saya kekalkan posisi saya macam tu. Daripada sekolah lagi saya suka duduk depan sekali dan kalau boleh depan meja guru. Macam tu. Jadi depan-depan ni akhirnya Allah jadikan seseorang yang akan ke depan. Kedua, dalam mana-mana majlis ilmu, saya pastikan diri saya mesti tanya soalan. Dalam dewan auditorium seperti ini ataupun dewan besar yang program 1,000 ke apa ke, menyebabkan sebab mindset saya akan tanya soalan daripada awal saya masuk dewan sampailah habis, seram sejuk berdebar-debar. Orang lain relax nak dengar ilmu. Kita dalam kepala nak tanya soalan apa. Dan bila ada moderator, okey, ada sama-sama yang soalan, masing-masing dah pusing dah pada saya. Asma, macam tak ada orang lain, orang yang sama je. Bukan apa, dengan itu saya boleh bagi tumpuan. Samalah waktu saya belajar dalam kelas, saya mesti nekat, saya nak tanya apa soalan pensyarah. Pensyarah kan akan tanya, ada apa-apa nak tanya. Setiap kelas, setiap subjek, saya paksa diri saya untuk tanya soalan. Dengan cara itu, saya akan beri perhatian dalam kelas. Sebab apa? Pensyarah boleh tahu soalan ni soalan sebab tak beri perhatian, soalan menunjukkan malas, soalan level soalan pun ada kan. Tapi kita kena pilih soalan yang nampakkan kita bijak. Faham tak? Kita boleh faham kalau orang tu, wow, hebat soalan. Wow. Maksudnya di situ sebenarnya nak menunjukkan komitmen dan saya nak paksa diri involve dan serius dalam majlis ilmu. Masa saya belajar universiti, every sem saya dapat Dean's List, kecuali satu sem kurang 0.02, macam tu lah, sikit sangat nak capai. Sebenarnya saya bukannya jenis target, okey nak sehinggalah dapat anugerah pelajar cemerlang syariah dan sebagainya, fakulti syariahan. Cuma saya sebagai mukadimah anak-anak sekalian, kamu sekarang berada di satu position yang hari-hari kamu berjihad. Nabi SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan permudahkan baginya jalan ke syurga. Dan kamu hari-hari menempuh jalan tersebut. Hari-hari kamu pergi kuliah, hari-hari kamu pergi kelas, hari-hari kamu menuju majlis ilmu, hari-hari kamu sedang menempuh jalan yang dipermudahkan oleh Allah untuk ke syurga. Sebab itu ibu bapa kamu yang support kamu, siapa-siapa yang support kamu, bagi kamu keuangan ke, motivasi ke, inspirasi ke, semua dapat bahagian dia. Sebab itu ujian penuntut ilmu berat. Kamu pun kadang rasa nak berhenti, kadang rasa macam silap pilih fakulti, kadang-kadang rasa macam fakulti ni mak ayah yang paksa.
Sebenarnya banyak dalam hidup kita ni Allah paksa melalui manusia sebagai perantaraan. Allah ya Jabbar yang maha memaksa. Subhanallah. Pilihan tak nak masuk UIA, nak masuk U lain. Tapi mak suruh sebab dekat duduk gombak. Contohlah ya. Wallahu alam, apa pun yang berlaku dalam perjalanan hidup kamu anak-anak sekalian, para pelajar, mahasiswa, mahasiswi sekalian, adalah yang terbaik buat masa ini, pada waktu ini, situasi ini adalah yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, auzubillahi minasyaitanirrajim, wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sadaqallahul azim. Boleh jadi apa yang kamu tidak suka, kamu benci, kamu nak elakkan itu, ia baik bagi kamu. Boleh jadi apa yang kamu cinta, yang kamu suka, yang kamu nak, yang kamu aim itu, ia buruk bagi kamu. Allah Maha tahu, kamu tidak tahu apa-apa. Subhanallah. Jadi, sebagai mukadimah, anak-anak, para pelajar sekalian, saya mungkin akan ceramah setengah jam, tapi dah hampir dah setengah jam ni. Dan lepas tu kita buat soal jawab. Dan saya nak tengok di mana pelajar UIA yang dikatakan hebat, berani, berketerampilan, biar berebut-rebut tanya soalan sampai saya tak terkejar macam tu. Maksudnya, dan minta maaf ya pelajar lelaki, biasanya bila soal jawab dibuka kebanyakan pelajar perempuan. Tapi saya dengar-dengar kata pelajar UIA lelaki hebat-hebat. Bakal suami soleh. Betul? Anak-anak lelaki, mahu kamu jadi lelaki yang hebat dan mulia. Kamu kena nekat jadi lelaki hebat yang mulia, yang boleh memimpin ummah, yang boleh memimpin masyarakat. Subhanallah, kamu berada di satu universiti yang dihormati, disegani, mempunyai nama yang kukuh dan kuat. Saya masa habis SPM dulu dapat tawaran UIA, dapat tawaran UM. Tapi dua-dua mak saya tak bagi dan saya nak ambil lawyer. Saya nak law lah, law, syariah law kan. Subhanallah, dua-dua mak lah kata tak apa, tak payah masuk ni, pergi masuk Uniza, masa tu Kuza sebab nak sambung belajar Mesir. Tapi Alhamdulillah, berkat ikut apa cakap mak, kita yang ada lawyer, mak tak bagi lawyer. Tu yang kita kata, dalam kamu anak-anak lebih banyak belajar sesuatu yang kamu tidak suka berbanding kamu belajar daripada apa yang kamu suka. Bila kamu soalannya berada di satu position yang kamu tak suka, kamu akan belajar apa? Sabar, sangka baik, kamu pujuk diri sendiri, kamu positifkan diri kamu. Banyak kamu akan belajar, kamu akan membentuk jati diri apabila kamu buat apa yang kamu tidak suka. Orang lain buat keputusan untuk kehidupan kamu dan kamu cuba follow. Di situ, kamu sebenarnya sedang membentuk jiwa yang kental. Satu hari kamu akan berterima kasih kepada manusia-manusia yang telah banyak memberi bekas dan membentuk diri kamu. Kalau pada satu pokok anak-anak sekalian, yang mengukuhkan pokok tu apa? Akar dia. Akar ni lah ibarat ujian yang memasakkan diri kita menjadi makin kukuh. Yang cantik, indah-indah, daun, bunga, buah, itu adalah nikmat yang takkan kekal. Dia akan gugur, dia akan gugur lah, dia akan silih berganti, tapi akar tidak akan digantikan. 10 tahun, 20 tahun, ratus tahun umur pokok tu, akar tetap sama. Daun silih berganti. Sebab apa? Nikmat, datang je ujian, nikmat tu kita dah lupa. Yang mengukuhkan diri kita, diri kamu adalah ujian-ujian. Dan manusia yang banyak menguji, yang kamu akan tertanya, kenapalah aku boleh kawan dengan dia ni? Kenapalah aku boleh duduk sebilik dengan dia ni? Kenapalah pesyaran yang mengajar? Kenapalah dia ni jadi grup? Budak nerd ni, contoh ya. Budak bagus, bajet bagus ni, segrup pula dengan dia. Budak malas ni, nanti assignment grouping ni, dia tumpang-tumpang je. Manusia yang betul ke tak betul ke, yang memberi kebaikan atau memberi mudarat, semua itu kamu kena letak mindset, Allah sedang hantar manusia-manusia penting untuk membentuk kamu. Subhanallah. Dapat sesuatu? InsyaAllah ya.